Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Satu kenyataan yang mengejutkan sahabat-sahabat semua. Ya, keyakinan tinggi parti PAS dan juga pemimpin daripada PAS ini menyatakan keyakinan mereka untuk menarik sokongan. Menarik sokongan undi bukan Melayu. Benarkah undi bukan Melayu ini akan memberikan undi mereka kepada parti PAS? Yang kita lihat hari ini, parti PAS begitu dianggap ekstrim, khususnya pengundi-pengundi di Blok Borneo, Sabah dan Sarawak. Dan rata-rata daripada rakyat di Blok Borneo ini menolak parti PAS ini yang kita lihat ya begitu ekstrim dalam menunggang menggunakan bangsa dan agama demi tujuan politik semata-mata, sahabat semua. Jadi saya mau membacakan kenyataan media seorang pemimpin PAS yang menyatakan keyakinan mereka dengan menyusun strategi khususnya untuk menarik sokongan undi bukan Melayu. Ini antara kenyataan daripada pemimpin PAS ini. Jadi sahabat semua, saya mau membacakan kenyataan media ini yang sepetik ya daripada Malaysia Kini. PAS bakal mengadakan program pemukiman khusus bagi membincangkan pelan strategi menarik sokongan pengundi bukan Islam kepada parti tersebut. Pengerusi Lazna Perpaduan Nasional PAS Pusat Dr. Halimah Ali berkata, parti itu perlu menguasai isu berkaitan bukan Islam jika ingin menjadi parti dominan dalam kerajaan sama ada di peringkat negeri maupun persekutuan. Katanya susulan ucapan dasar Presiden PAS Hadi Awang yang menekan mengenai pengaruh PAS dalam kalangan bukan Islam masih tidak memuaskan. Laznanya mahu berangkat pelan untuk menjadikan parti terbabit pilihan orang bukan Islam. Ahli Parlimen Kapar itu berkata, pihaknya menyasarkan tahun 2030 sebagai detik matlamat tersebut dapat dicapai. Mereka yakin sahabat-sahabat semua perkara ini boleh dicapai. Sedangkan hari demi hari pemimpin utama mereka, baru-baru ini kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir yang begitu membuatkan rakyat bukan Islam khususnya India dan juga China begitu terjentik hati mereka, sahabat-sahabat semua. Adakah ini memungkinkan undi bukan Melayu, China, India, Sabah, Sarawak akan memberikan undi kepada PAS? Pastinya tidak, sahabat semua. Selain daripada itu, tuduhan berat yang dilemparkan juga oleh Presiden Parti PAS juga katanya rasuah disebabkan oleh orang bukan Melayu, berbangsa orang bukan Islam katanya. Itu juga adalah satu tuduhan yang melampau. Dan kami tidak lupa dengan kenyataan-kenyataan seperti ini. Kalau pemimpin PAS ini menyatakan mereka yakin boleh menarik sokongan undi bukan Melayu, undi bukan Islam, sahabat ingatlah, Anda mungkin bermimpi, Anda mungkin melihat mereka, tetapi mungkin Anda tidak tahu apa yang sedang bermain dalam kepala fikiran mereka yang sudah muak dengan permainan yang dimainkan oleh parti PAS ini, yang kononnya mau memperjuangkan bangsa agama, tapi sebenarnya mereka hanyalah memperjuangkan keuntungan parti semata-mata, keuntungan individu semata-mata. Itu pandangan saya, sahabat semua, dan juga kata-kata daripada Blok Borneo. Jadi katanya PAS mau menjadi parti dominan dan kerajaan di Selangor dan juga pusat. Sudah tentulah kita perlu menguasai isu non-Muslim sehingga mereka menjadikan PAS parti pilihan mereka. Sekali lagi mungkin mereka bermimpi, sahabat-sahabat semua. Sebab itu katanya kita mau semua negeri bersama-sama dalam retreat pemukiman nanti untuk membincangkan bagaimana cara dan pendekatan mencapai matlamat tersebut, katanya seperti dilapor Haraka Daily. Satu saja kalau kamu mau tahu, jangan tunggang agama, jangan tunggang bangsa, jangan menfitnah, hentikan segala tuduhan, berita-berita palsu seperti mana yang dilakukan oleh geng-geng walaun-walaun cyber trooper daripada Perikatan Nasional. Selagi ini berlaku, selagi itulah rakyat Blok Borneo, undi bukan Melayu, undi bukan Islam akan menolak PAS sekeras-kerasnya. Walaupun kamu tidak melakukan ataupun berhenti melakukan perkara itu, Sabah dan Sarawak Blok Borneo tidak akan memandang ataupun tidak akan membenarkan PAS ini akan bertapak di Blok Borneo. Jadi katanya lagi PAS pernah mendapat sokongan meluas masyarakat bukan Melayu Islam sebelum ini.
sehingga menyaksikan parti itu berjaya memenangi kawasan campuran sama ada di peringkat Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen. Ya, kalau kita tahu semasa mereka menang itu karena semasa adanya kerjasama bersama dengan Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat ketika itu yang adanya PKR, yang adanya DAP, ya, karena itu mereka memberi undi. Tapi hari ini kita boleh nampak mereka tidak akan dapat menang di tempat-tempat campuran, sahabat-sahabat semua. Parti itu juga menubuhkan badan khas untuk menampung sokongan berkenan, yaitu Kelab Penyokong PAS sebelum dinaik taraf menjadi Dewan Himpunan Penyokong PAS pada Mei 2010. PAS juga beberapa kali menamakan individu bukan Islam untuk bertanding mewakili parti berkenan dalam pilihan raya. Sebenarnya mereka sudah lakukan di Sabah. Ya, pilihan raya yang lalu mereka meletakkan calon, ya, bukan Islam sebagai calon PAS. Akhirnya tumbang, hilang deposit. Jadi bagaimanapun pendekatan PAS yang berbeza sejak beberapa tahun kebelakang ini menyaksikan masyarakat bukan Islam, khususnya kaum Cina, menjarakkan diri. Bukan kaum Cina saja, India, Kadazan, Dusun Muruh, Iban, bangsa-bangsa yang ada di Borneo menolak, ya, pendekatan yang dibuat oleh parti PAS ini. Semasa PAS menjadi kerajaan untuk seketika pada tahun 2020 hingga 2022, Ketua DSPP N. Balasubramanian dilantik menjadi ahli Dewan Negara. Halimau berkata pemukiman PAS itu bakal diadakan selama 2 hari mulai 19 Januari ini dan dirasmikan oleh Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar. Kata Halimau lagi, dia yakin kehadiran Samsuri yang juga Menteri Besar Negara akan mendapat menguatkan lagi strategi PAS menarik sokongan pengundi bukan Islam. Itu kenyataan kamu, ya. Tapi bukan kenyataan yang lahir daripada masyarakat lain, yaitu India, China, Blok Borneo dan sebagainya. Sebelum ini Abdul Hadi mengatakan anggota parti itu menarik undi bukan Islam setelah berjaya menguasai sokongan Melayu di 4 negeri pada PRN baru ini. Ya, perkara ini penting untuk dibincangkan dan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, tersusun dan bijaksana, katanya dalam satu ucapan muktamar tahunan PAS yang ke-69 di Shah Alam pada 20 Oktober tahun lalu. Jadi kalau mereka merasa yakin mereka boleh menarik sokongan kepada undi bukan Islam, undi bukan Melayu, sahabat semua, saya boleh katakan mereka sedang bermimpi. Mereka sedang bermimpi. Apatah lagi seperti mana kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir yang pernah, ya, menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun, tapi masih bercakap berkaitan dengan isu yang membuat dakwaan yang tidak bertanggungjawab. Katanya orang Cina, India tidak setia kepada negara ini. Jadi ini sedikit sebanyak mengguris perasaan, mengguris perasaan mereka, dan pastinya kalau mereka yakin sekali lagi mereka boleh menarik sokongan undi bukan Melayu, usah bermimpi. Itu pandangan saya, sahabat-sahabat semua. Jadi Kementerian Perpaduan Negara, ya, KPN sedia berjumpa dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir jika dia terus meluahkan isu-isu sensitif yang boleh memecah belahkan perpaduan antara kaum. Menterinya Aaron Ago Dagang, ya, berasal dari negeri Sarawak, berkata kementerian tidak akan bertolak ansur dengan pihak yang sengaja mencipta ketegangan. Kita tengok kalau dia masih degil, kita jumpa dia. Sekarang dia sudah senyap balik. Saya tak pasti dia sudah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun, tapi masih membuat kenyataan sebegitu rupa, katanya. Aaron diminta mengulas kenyataan Mahathir yang mendakwa orang India di Malaysia tidak sepenuhnya setia kepada negara kerana mereka masih terikat dengan negara asal. Mahathir, ya, dalam ini dalam satu wawancara TV dari India. Jadi bercakap kepada pemberita, Aaron berkata dia sendiri tidak jelas kenapa Mahathir berkata demikian. Mungkin dia ada masalah pribadi, kita tidak tahu. Itu kita tak boleh cadang, katanya selepas merasmikan Majlis Amanat Menteri Perpaduan di Convention Antarabangsa Putrajaya hari ini. Sementara itu, Aaron berkata perpaduan rakyat berada pada tahap yang terkawal. Sebab masalah utama adalah apabila segelintir individu membangkitkan isu-isu sensitif. Tahap perpaduan baik di Sarawak masih terkawal, di Sabah cuma ada sedikit isu di Semenanjung. Sebab itu kementerian sering membuat kenyataan media kritik terhadap pihak yang memecah belahkan perpaduan, katanya. Memang benar, kenyataan daripada menteri ini, Sabah dan Sarawak tidak mempunyai masalah dalam unsur perpaduan, ya. Kerana kita tahu semangat toleransi yang begitu tinggi, hormat menghormati di antara satu sama lain, walau berbeda fahaman politik, tetapi sebagai satu keluarga
Walaupun pelbagai agama, bangsa dalam satu keluarga, sahabat-sahabat semua, mereka masih boleh duduk semeja, makan semeja, meraihkan perbezaan, berbanding dengan segelintir ataupun sebuah parti yang begitu ekstrim, ditambah lagi dengan kata-kata kenyataan-kenyataan daripada pemimpin mereka yang kita boleh anggap sebagai kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Jadi sekiranya sekali lagi ini berlaku, pada hemat saya tindakan seharusnya dilakukan, diambil kepada individu-individu seperti ini. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda, sahabat-sahabat semua? Sekiranya Anda memberikan komen atau pandangan, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.